Hey. And action. Maka terhasillah daripada burger pergi ke sekarang ni telemovie kami Blackpink lagi. Saya nak pergi salin baju, nak syuting ni. Masuk hutan dulu Best pelakon Kak Syiha, Kak Nori, Kak Lia semua sangat memberi saya kerjasama. Kalau tak reti tu dia ajar. Saya pun banyak. Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Baharim Sukari dalam program Eksplorasi Niaga. Hari ini saya di Pejabat Pengurusan Aris Prop Holding Sendian Berhad, di mana hari ini kita akan bertemu dan menemu bual seorang usahawan yang asalnya beliau merupakan seorang penjawat awam dan kemudiannya beliau menceburkan diri dalam dunia perniagaan, menjalankan perniagaan PKS, pembuatan makanan dan juga pembekalan makanan yang berjenama Aris Burger, dan kini beliau telah melebarkan sayap perniagaan beliau ke industri perfilman negara. Ayo ikuti temu bual eksklusif bersama Datuk Haris Embong. Saksikan. Assalamualaikum, saya perkenalkan nama saya. Saya adalah Haris bin Embong, pengarah urusan untuk syarikat Aris Prop Holding Sendian Berhad. Saya adalah bekas kaki tangan kerajaan. Selepas pada saya tamat belajar di peringkat ijazah, saya telah menyertai perkhidmatan awam, iaitu di Perbadanan Putrajaya, dan berkhidmat selama 18 tahun, bermula pada tahun 2001 sehingga 2018. Jadi saya mula berkecimpung di dalam dunia perniagaan ni bermula pada tahun 2015 secara suka-suka. Walaupun selepas pada 2016 syarikat Aris Prop ni dari masa ke semasa nampak perkembangan. Jadi apabila perkembangan yang agak baik, dan secara rasminya saya pencen daripada perkhidmatan kerajaan bulan 1 2018. Okey, pada peringkat awal skop perniagaan Aris Prop, kita terlibat dengan kontrak, iaitu kontrak landscape, pembangunan landscape, reka bentuk landscape, dan saya juga terlibat dengan kerja-kerja kontrak pembersihan dan pencucian di bangunan-bangunan. Jadi dalam tempoh 6 ke 7 bulan saya diversifykan skop perniagaan, berkecimpung terlibat dengan ternakan ayam kampung dan ayam daging. Jadi selepas pada tu, dalam tempoh setahun, syarikat Aris Prop menceburkan diri di dalam manufacturing, iaitu pengilaman pengeluaran produk-produk sejuk buku yang berasaskan daging. Jadi brand syarikat Aris Prop mengeluarkan Aris Burger, dan Aris Burger ni adalah satu brand dan kategori produk di dalam brand Aris Burger. Kita ada banyak lah, kita ada burger tu sendiri. Burger pun ada 4 jenis: burger ayam, burger daging, burger kambing, burger ayam kampung. Lepas tu kita ada chicken popcorn, kita ada ayam kisar dan kisar, ada oblong, ada meatball. Jadi selepas daripada tu, tahun pertama tu saya banyak fokus kepada operation dan juga technical, concentrate produk dari segi spesifikasi, persijilan halal, HACCP, HACCP. Selepas daripada tu
saya tumpukan perhatian kepada pemasaran, sebab dia ada strategi-strategi yang kita perlu ambil kira di dalam pemasaran. Jadi salah satu teknik pemasaran yang saya guna pakai adalah saya membuat placement produk Aris Burger ni di syarikat-syarikat producer filem, producer drama apa semua tu. Jadi apabila saya terlibat dengan kawan-kawan producer apa semua tu, saya melihat kaedah pengurusan, kaedah pelaksanaan cerita-cerita ni apa semua tu, saya mewujudkan satu pasukan yang kira kukuh, maknanya head untuk marketing apa semua. Jadi daripada situ timbul ideanya, kenapa saya tak boleh buat sendiri untuk filem, untuk drama apa semua. Jadi daripada susulan itulah saya mewujudkan pertambahan staff untuk grup-grup media apa semua tu, sehingga kan saya berjaya mendapat kelulusan lesen perfilman daripada Finas, daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Multimedia dan Komunikasi Malaysia, daripada persatuan-persatuan perfilman, daripada seniman, daripada PFM atau semua. Jadi daripada situ syarikat Aris Prop lengkap dari segi pendaftaran untuk mengeluar, memproses dan memasarkan filem-filem. Okey, antara cabaran di dalam pengeluaran filem ni, saya letakkan di bawah Aris Prop Production Aris Prop Production yang dalam branding di bawah syarikat Aris Prop Holdings Sdn Bhd. Antara cabaran pertamanya, secara jujurnya saya memang layman di dalam production ni sendiri. Jadi saya perlukan maklumat dan juga info yang berkaitan dalam industri broadcasting ni. Jadi banyak saya luangkan masa saya untuk bersama-sama orang perfilman dan juga agensi-agensi yang berkaitan lah. Jadi pada peringkat awal yang saya nak mendapatkan info dan juga pengetahuan dalam bidang ni, macam-macam kita jumpa lah. Jadi kita kena pandai buat penilaian. Dan selain daripada itu juga, saya memang betul kudumus untuk dapatkan info di dalam maklumat-maklumat di dalam internet, daripada agensi kerajaan yang sumber yang sahih. Jadi daripada situ alhamdulillah saya telah mendapat fakta yang kuat. Dan antara cabarannya lagi, kita apabila saya nak mengeluarkan produk-produk yang macam filem, drama apa semua tu, saya perlu mewujudkan satu pasukan yang secara in-house, cerita-cerita yang boleh memberi impact kepada masyarakat kita, di samping memberi pengajaran kepada masyarakat kita lah. Maksudnya kalau saya keluarkan produk filem apa semua tu, yang kena pastinya adalah dia akan bagi impact kepada masyarakat kita. Jadi Aris Prop Production ni mengeluarkan produk yang saya banyak fokus kepada unsur-unsur humor, unsur-unsur kelakar. Jadi saya ada dalam syarikat Aris Prop sekarang ni, kita ada 25 proposal. Jadi proposal tu ada berbagai-bagai genre lah. Kategori dia ada yang cerita hantu, ada yang cerita betul-betul kelakar, komedi, ada yang drama, tapi saya banyak fokus kepada unsur-unsur yang kelakar. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita telah keluarkan satu telemovie yang bertajuk Kami Black Pinky, yang akan ditayangkan di Awesome TV. Itu adalah baby yang pertama. Jadi saya punya impian sekarang ni, apabila Aris Prop dah ada portfolio, dah ada pengalaman apa semua tu, insya-Allah akan datang saya akan keluarkan satu super tele yang akan attach dekat Astro First ataupun Netflix, dan insya-Allah kemungkinan saya akan keluarkan filem yang akan ditayangkan di pawagam-pawagam di Malaysia. Apa-apa pun pelaksanaan tu kenalah step by step, dan teknik pemasaran untuk mengeluarkan filem ni adalah saya relatekan dengan marketing produk Aris Burger tu sendiri. So setiap produk yang dikeluarkan Aris Prop Production tu, saya attachkan brand Aris Prop. So dua dalam satu income daripada filem tu saya dapat, dan secara indirectnya saya marketkan produk Aris Burger tu. Okey, sekarang ini saya berada di lokasi penggambaran telemovie Black Pinky yang akan ditayangkan di televisyen tidak lama lagi.
Jadi hari ini lokasi pilihan adalah di sebuah restoran ataupun kedai makan yang berkonsepkan barang-barang antik, di mana hari ini juga saya merasai diberi peluang melakonkan satu watak, iaitu Abang Murad. Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Peminat-peminat yang pengkarya filem pun orang suka sekarang ni. Tak kira korang tengok filem apa pun, karya apa ke, telemovie ke, drama. Banyak peminat-peminat drama kat Malaysia, apatah lagi sampai kat Korea. Tak payah pergi jauh-jauh Korea, kita ada terbaru. Ini dia kami Blackpinky yang kita sekarang ni kat dalam hutan belantara ni tengah buat apa? Bukan nak berkelah, tetapi tengah syuting. Kat sini ada geng-geng production, ada geng-geng handy, makeup sikit kan. Oh, boleh pen sikit, pen sikit. Tengok pen sikit. Tu nampak. Tu dia. Oh, lepas tu kat belakang tengah syuting lagi. Oh, best ya kami Blackpinky ni. Tapi nak cerita kat korang kami Blackpinky ni bukan sembarang orang yang buat sebenarnya. Pasal apa? Ini cerita susah, cerita Korea. Lepas tu scriptwriter dia pun tak tahulah pernah pergi Korea ke tak kan, tapi dia boleh menghasilkan cerita kami Blackpinky ni daripada Ilham Abata, sentuhan Ilham Abata. Tapi diambil naskah ni. Orang kata garapan lah daripada Datuk Aris Embong, pemilik ataupun founder kepada Aris Prop Holdings ni, buat burger, buat meatball, buat macam-macam lah. Jadi itu yang peliknya, daripada burger pergi ke production. Hebat betul, hebat. Kalau kau nak tahu, Datuk Aris Embong ni sebenarnya orang yang saya kenal, orang yang sangat efisien dalam kerja dia, kena details. Wah, dia bagi dari segi orang kata management, timing, apa saja paperwork memang dia detail. Lepas tu dia memang seorang yang workaholic. Workaholic kalau bekerja, otak dia bergeliga. Berpusing-pusing, kadang tengah tidur tu tengah fikir kerja, tengah syuting, tengah tidur tengah syuting lagi. Itu dia. Itu yang korang kena contohi, seorang yang sangat efisien, orang kata berwawasan, maka terhasillah daripada burger pergi ke sekarang ni telemovie kami Blackpinky. Jadi saya ni saya Hilmi Ashley ni berlakon juga dalam ni dan menjadi producer untuk kami Blackpinky ni. Jadi korang kena tengok pasal ada menampilkan 4 artis yang hebat ni. Semua 4 ni nak jadi Blackpink. Pasti ada lawak dia. Korang kena tengok kami Blackpinky ni. Saya Hilmi Ashley. Jumpa lagi. Saya nak pergi salin baju, nak syuting ni. Masuk hutan dulu Halo guys, kali saya bersama dengan Malia Baby. Hit me baby one more time. Britney Spears Okay. Malia rasa Malia akan jadi Britney Spears Malaysia tak Kak? Britney Spears. Tapi saya nak jadi Madison Beer. Dia mengambil. Tapi okey lah, Britney Spears pun okey. Itu 90-an kan? Tak boleh lah, kita bagi muda lah. Okey, ceritanya Malia sekarang dia dah shoot untuk kami Blackpinky. So rasa macam mana perasaan dalam telemovie ni, satu naskah yang rasa luar biasa lah? Ya, saya rasa memang sangat luar biasa lah. Menjadi Lisa takut ya. Sorry lah Lisa. Ramai nak marah ni sebab jadi Lisa ni. Lisa. Tak apa, ada sama dengan Lisa Blackpink. Tapi ni bukan Blackpink, ni Blackpinky. Okey, so sepanjang syuting ni rasa macam chemistry dengan pelakon-pelakon lain. Lepas tu dengan team macam mana? Best tak? Best. Pelakon Kak Shiha, Kak Nori, Kak Lia semua sangat memberi saya kerjasama. Kalau tak reti tu dia ajar. Saya pun banyak lagi benda nak kena belajar. This is my first telemovie and I really happy lah. Memang seronok. Team pun baik. Kawan-kawan semua baik. Sangat beramah. Penerbit kita pun baik. Wow, penerbit pun kena puji. Okey, ni tengah masa-masa kita ni tengah break kejap lah kan. Lepas tu nak sambung scene apa? Nampak? Dah. Prok dah panggil tu. Nampak? Dengar tak? Scene berapa lepas ni? Scene 6. Macam ni? Dah last day dah. Cerita apa pasal scene 6? Macam mana? Kita orang kat rumah. Okay. Sekejap lagi Kak Tun datang. Kata duit. Kak Tun owner rumah nak minta duit. Nak tengok apa kesudahannya Kak Tun minta duit. Kena nantikan kami Blackpinky. Betul-betul boleh tengok nanti 21 Ogos 10 malam Awesome TV. Yes. Awesome TV. Kita semua orang. 21 hari Ahad. Yes, Ogos. Hari Ahad lah kan? 21 lepas tu nenek merdeka. Kita tengok semangat kemerdekaan, semangat nak tengok kami Blackpinky. Jangan lupa. Jangan lupa follow Malia Baby. Saya juga follow saya juga. Jangan lupa. Bye. Dan nasihat saya kepada sahabat-sahabat di luar sana, sekiranya ingin berkecimpung dalam dunia perniagaan, tuan-puan pemilik syarikat perlu tahu secara komprehensif di dalam skop perniagaan yang tuan-puan ceburi. Saya sendiri apabila saya terlibat dengan projek ni, saya setiap
pelaksanaan, contohlah kata syuting tu bermula daripada pagi sampai 12 malam. Saya memang setiap saat, setiap masa saya berada dekat situ sebab saya nak tahu macam mana kerja director tu sendiri. Saya nak tahu macam mana kerja AD, assistant director. Saya nak tahu macam mana kerja DOP, dipanggil DOP, pengarah fotografi, director of photography. Saya nak tahu macam mana kerja konti, wardrobe. Jadi saya nak tahu setiap skop tu. Jadi apabila kita tahu secara komprehensif, secara menyeluruh, kalau misalnya orang nak tipu kita, mungkin agak susah. Jadi itu adalah nasihat saya pertama. Kalau misalnya tak kisah dalam bidang apa, macam contoh saya terlibat dengan ternakan ayam, saya terlibat dengan pengkilangan produk sejuk buku. Saya bukan dalam background ni. Background saya sains bio, dari ijazah saya sains bio, master saya di dalam land resources management. Jadi tak ada kaitan pun sebenarnya dalam ni. Tapi apabila kita nak menceburi dalam bidang pengetahuan secara komprehensif menyeluruh ke atas projek kita tu, mestilah kita tahu supaya tidak berlaku isu-isu penipuan, isu-isu yang orang nak ambil kesempatan ke atas kita. Tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, tuan-puan kena jaga cash flow. Macam saya sendiri, Aris Prop, kita di bawah agensi, dibimbing secara full support oleh agensi-agensi kerajaan. Ramai juga agensi kerajaan kata macam mana Aris Prop boleh sustain dalam tempoh yang kritikal, diancam COVID-19 dan PKP apa semua tu dalam tempoh 2 tahun lebih. Tapi alhamdulillah Aris Prop masih lagi berterusan macam ni, dan kita berkembang dari masa ke semasa. Dan dalam tempoh tu sendiri pun kita tak ada membuang pekerja, tak ada memotong gaji pekerja walaupun mereka terlibat dengan sekatan PKP, tak datang kerja apa semua tu. Tapi alhamdulillah Aris Prop boleh survive sampai ke sekarang, dan sama-sama doa supaya Aris Prop boleh berkembang dengan maju. Dan sekarang ni pun kita dalam proses untuk ekspor ke luar negara. Produk Aris Burger ni kita dah hantar ke Sabah Sarawak, telah mendapat kelulusan secara rasmi oleh kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak, dan sekarang ni dalam proses kita nak ekspor ke luar negara. Dan pagi tadi kita baru hantar spek ke China, kita akan hantar ke Hong Kong dan juga Macau. Dan susul daripada tu, yalah, kalau tengok kepada skop perniagaan Aris Prop ni agak banyak. Jadi salah satu strategi saya, setiap skop tadi tu saya letak head. Jadi head ni saya akan pegang, dan saya akan kita ada meeting pengurusan setiap 2 minggu sekali, dan kita ada komunikasi almost 24 hours bersama dengan grup-grup kita semua. Jadi nasihat saya kepada usahawan yang faktor-faktor yang saya cerita tadi, cash flow, info yang berkaitan secara komprehensif kena ambil kira, dan tuan-puan sendiri kena sayang dan juga minat ke atas kerja yang dilakukan oleh tuan-puan. Kalau misalnya tak minat, memang tak boleh pergi jauh. Terima kasih. Okey, saksikanlah produk pertama Aris Prop Production. Kami Black Pinky di Awesome TV pada 21 hari bulan Ogos 2022 jam 10 malam. Semoga paparan video kali ini dapat memberi inspirasi dan juga aspirasi kepada anda semua. Sekian daripada kami untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.